Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 Januari bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Kita saksikan dahulu tajuk utama malam ini. Gagal dalam mengurus isu domestik, Netanyahu berpotensi disingkir. Juga banjir di Johor, polis arahkan tangguh perjalanan ke bandar Kota Tinggi. Seorang doktor yang memiliki kerakyatan Britain Palestin menzahirkan rasa bersalah dan terkilan kerana tidak dapat membantu merawat mangsa perang di Gaza, lebih-lebih lagi ketika situasi genting ketika ini. Bagaimanapun, Dr. Hassan Abu Sita yang kini berada di London, United Kingdom berkata beliau akan menuntut keadilan bagi rakyat Palestin dengan cara lain bagi memastikan hak mereka terbela. Dr. Ghassan adalah pakar pembedahan plastik dan memiliki kepakaran merawat mangsa di zon perang. Beliau kembali ke London ketika keganasan Zionis ke atas Gaza memuncak hujung tahun lalu. Ikrarnya kepada rakyat Palestin adalah mereka akan pasti mendapat pembelaan sewajarnya dan hak kemanusiaan mereka terpelihara. The difference between this war and every other war that I've been to is the difference between a flood and a tsunami. The scale, the intensity, the ferocity, the number of wounded, the fact that 50% of all of the wounded are children is beyond anything that I had ever witnessed in terms of ferocity and in terms of the number of patients coming in on a daily basis. Katanya setiap hari sejak memuncaknya genosid pada 7 Oktober tahun lalu, kecederaan parah mangsa yang perlu dirawatnya amat memilukan. Tidak kurang juga kesakitan yang dialami hingga mengancam nyawa dan ada yang mengalami kecacatan kekal. Lebih menyedihkan juga, beliau bukan sahaja berdepan pesakit yang mengalami kecederaan fizikal tetapi juga masalah tekanan mental yang luar biasa, ekoran kehilangan ibu dan bapa serta ahli keluarga yang syahid. Berkongsi usahanya demi membantu saudara seagama, Dr. Ghassan akan tampil menjadi saksi di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC dan akan berkongsi pengalamannya sewaktu serangan di Hospital Al-Ahli. So my testimony at the ICC will be around what I witnessed as a survivor of the attack on Al-Ahli Baptist Hospital, but also in terms of what I saw in terms of injuries and in terms of weapons used during the whole of the 43 days I was in Gaza. Dr. Ghassan akan ke The Hague di Belanda dalam masa terdekat bagi mengemukakan testimoni-testimoni lain. Selain persenjataan dan keganasan, beliau akan turut menceritakan tentang serangan ke atas orang awam, penggunaan fosforus putih di kawasan Kem Shati dan bukti-bukti lain yang boleh mengesahkan tentang jenayah perang yang dilakukan Israel. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken semalam menyuarakan pandangannya bahawa rakyat Palestin mesti dibenarkan untuk kembali ke kediaman masing-masing. Menjelaskan perkara itu di Doha, Qatar, Blinken juga dilapor menyanggah kenyataan pemimpin negara haram Israel yang mahu pemindahan besar-besaran rakyat Gaza ke lokasi lain. Dalam sidang media bersama Perdana Menteri Qatar Muhammad bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani di Doha, Blinken berkata Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu perlu memainkan peranan penting dalam membenarkan rakyat Gaza kembali ke tempat asal mereka, lebih-lebih lagi ketika negara haram Israel mahu mengundurkan sebahagian anggota dalam kempen ketenteraannya. Palestinian civilians must be able to return home as soon as conditions allow. They must not be pressed to leave Gaza. Jelas Blinken, rakyat Gaza tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan tempat asal mereka. Sementara itu, diplomat tertinggi Amerika Syarikat turut mengecam pembunuhan wartawan Al Jazeera Hamzah Dahdoh yang juga anak kepada Ketua Biro Al Jazeera di Gaza, Wael Ad-Dahdoh. Pembunuhan itu disifatkan sebagai tragedi yang tidak dapat dibayangkan. Hamzah terbunuh bersama rakannya Mustafa Thuraya dalam serangan Zionis di selatan Gaza semalam.
Sebelum ini, Israel telah membunuh sebahagian besar ahli keluarga Wa'il Ad-Dahduh dalam serangan udara yang mengorbankan isteri, anak-anak dan cucunya. Sementara itu, populariti Perdana Menteri Negara Haram Israel Benjamin Netanyahu dilapor jatuh merudum sejak kemuncak genosid 7 Oktober lalu. Undian oleh syarikat penyiaran awam Negara Haram Israel One by Ken mendapati 64% daripada mereka yang mengundi bersetuju prestasi Netanyahu benar-benar menjunam. Undian juga mendapati Parti Bersatu Kebangsaan pimpinan Benny Gantz akan membentuk kerajaan dan memperoleh 33 kerusi jika pilihan raya diadakan dalam masa terdekat. Undian itu juga meramalkan Parti Likud yang dipimpin Netanyahu hanya akan menang 20 kerusi. Kini senario di negara haram itu dilapor tidak langsung memihak Netanyahu berikutan protes oleh puluhan ribu orang yang tidak berpuas hati dengan beberapa keputusan dan tindakannya termasuk dalam mengurus perang menentang Hamas di Gaza. Protes turut diadakan kerana kegagalan membawa pulang tawanan dari Palestin ke Israel. Al Jazeera pula melaporkan penduduk negara haram mula hilang kepercayaan terhadap Netanyahu dan mahu kerajaannya digulingkan. Dalam mesyuarat Kabinet Perang hari ini juga, Gantz dan dua pemimpin dilapor tidak hadir. Mesyuarat keselamatan yang patut membincangkan hari selepas perang juga dibatalkan pada saat akhir. Sementara itu, Al Jazeera melaporkan pemimpin Hamas Sami Abu Zuhri membidas negara-negara Asia Barat dan negara lain kerana dilihat tidak menyokong usaha mengheret Zionis Israel ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ. Abu Zuhri dalam kenyataannya di laman sosial X berkata beliau amat berharap usaha Afrika Selatan itu dapat mengubati kesengsaraan yang sedang menimpa rakyat Gaza. Jika dunia Arab dan negara Asia Barat terus menyepi, ia dilihat seakan-akan mereka mengiktiraf kezaliman yang sedang dilakukan Zionis. Afrika Selatan Disember lepas memfailkan kes kezaliman Israel dan mahu mengheret negara haram itu ke muka pengadilan. Ini kerana tindakan Zionis dilihat menjurus kepada pelakuan genosid, memandangkan mereka mempunyai niat untuk memusnahkan sebahagian etnik, kaum dan bangsa Palestin. Dan sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Afrika Selatan dan negara haram itu adalah termaktub di bawah mahkamah berkenaan. Baik, sementara itu tular di media sosial sejak semalam. Visual wartawan-wartawan dan pengamal media membantu membersihkan sebuah hospital di Gaza. Memetik laman X Gaza Notification, kira-kira 10 petugas media yang memakai vest tertera pres sedang mengutip sampah dan mengelap lantai hospital. Difahamkan usaha ini dilakukan di Jabatan Kecemasan Hospital Al-Aqsa. Antara usaha yang dibuat adalah mengutip dan menyapu lambakan sampah selain mengubah suai kedudukan di dalam wad berkenaan. Sebelum ini, malah ketika ini, hospital-hospital di Gaza menjadi lokasi paling sesak dengan mangsa perang dan ia berada dalam kedudukan daif di samping kekangan peralatan perubatan, bekalan air, elektrik dan internet. Pun begitu, hospital tetap menjadi pilihan sebagai tempat pelindungan mangsa perang kerana dianggap tempat paling selamat dan tidak menjadi sasaran kezaliman walaupun hakikatnya Zionis tetap melanggar undang-undang dengan membedil kawasan itu. Perdana Menteri tekad terus petik ayat suci Al-Quran dalam ucapan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Seorang guru maut selepas kenderaan pacuan 4 roda dipandunya terbabas di kilometer 73 Jalan Jerangau Jabur berhampiran Bukit Besi, Dungun, Terengganu. Abdul Rashid Muhammad Nur, 48 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan di beberapa bahagian anggota badan. Dalam kejadian kira-kira jam 7.30 pagi itu, Abdul Rashid yang memandu sendirian turut dihempap pikap dipandunya dan tersepit. Bomba mengambil masa kira-kira 10 minit untuk mengeluarkan mangsa. Difahamkan ketika kejadian, mangsa yang mengajar di Sekolah Menengah Jerangau sedang dalam perjalanan ke SMK Padang Pulut untuk bertugas sebagai pengawas peperiksaan bertulis bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Daerah Dungun untuk dibedah siasat dan kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Seorang pegawai agensi penguatkuasa yang bertindak sebagai transporter sindiket pengedaran dadah syabu yang terbesar di Sabah berjaya diberkas polis. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin PC berkata, suspek berusia 43 tahun yang bertugas di Lembah Kelang itu ditahan pada 29 Disember lalu dan menjadi individu ke-11 ditahan bagi membantu siasatan berhubung sindiket berkenaan. Datuk Seri Ayub Han berkata siasatan mendapati suspek dipercayai berperanan sebagai transporter bagi sindiket terbabit. Pada 29 Disember tu, kita ada buat satu lagi tangkapan atas seorang pegawai agensi penguatkuasa yang bertindak sebagai transporter tu. Tu umur 43 tahun, dia ditahan, dia bertugas di Lembah Kelang. Sebelum itu pernah bertugas di Sabah. Dan ini menjadikan keseluruhan tangkapan sosma kita 11 orang sekarang ni. Jelas Datuk Seri Ayub Han, beliau tidak menolak kemungkinan akan ada lagi tangkapan baru berkait kes ini. Ini kerana siasatan terhadap kes dan operasi memburu saki-baki penjenayah masih lagi dijalankan. Proses soal siasat katanya masih lagi dijalankan. Pada masa sama, polis sedang menyiapkan kertas siasatan dan akan dipanjangkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan susulan. Jelas Datuk Seri Ayub Han, tangkapan dilakukan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA. Terpaksa bermalam dalam keadaan rumah dinaiki air bukan satu-satunya dugaan yang menimpa mangsa banjir di Kota Tinggi malam semalam. Lebih parah, lebih 100 keluarga terpaksa menanti dalam gelap sepanjang malam sebelum dibawa berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara atau PPS. Penduduk Taman Kemang yang kami temui berkata mereka terperangkap dalam kediaman selepas air naik mendadak bermula jam 7 malam semalam. Bekanan elektrik yang terputus di sebelah lewat petang pula turut memburukkan lagi keadaan. Saya semalam keluar pergi ada urusan kat luar. Mak kat rumah lah seorang kan. Lepas tu adalah yang tanya kan nak keluar tapi mak cakap tunggu anak lah. Bila saya balik tu yang air laju kita tak dapat keluar. Tu yang tak dapat keluar rumah lah. Cuma kita dapat selamatkan kenderaan je. Barang elektrik semua dah tunggang terbalik lah. Sementara itu, seorang pesara kerajaan berkongsi kepada Berita Al-Hijrah keluarganya menanti lebih 12 jam sebelum anggota penyelamat datang membantu. Beliau turut mengakui kenaikan air banjir kali ini lebih deras berbanding banjir Mac tahun lalu. Lebih kurang seminggu. Tak ada, tapi dalam setahun lah kita. Yang ini ada lebih teruk daripada yang lepas. Tahun lepas, sebab ada masa untuk kita mengemas. Yang lepas tahun ni bagi 3 jam saja kita mengemas. Jadi banyak tak dapat diselamatkan lah. Sebab kita menyelamatkan nyawa dia. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Husin Zamora berkata orang ramai dinasihat menangguhkan perjalanan ke pusat bandar Kota Tinggi sepanjang musim banjir buat masa ini. Saranan itu dibuat susulan peningkatan paras air di kawasan berkenaan yang boleh merekodkan ketinggian mencecah 3 meter sekaligus melebihi paras bahaya. Pengguna jalan raya juga digesa menggunakan jalan alternatif untuk mengelak terlibat dalam situasi banjir. Kami masih lagi ada jalan Johor Bahru Kota Tinggi, jalan Johor Kota Tinggi Mersing melalui bypass dan jalan simpang trafik light Pasak menghala ke Bandar Penawar untuk ke Johor Bahru. Tetapi mengambil masa yang agak panjang kerana diversion. Beliau turut mengingatkan penduduk untuk tidak melengahkan masa ketika diarahkan berpindah ke lokasi selamat atau ke PPS di samping mengutamakan keselamatan diri dan menjauhi kawasan air bertakung yang dikhawatiri mampu membawa kepada penyebaran penyakit. Kota Tinggi menjadi daerah paling teruk terjejas banjir di Johor selepas merekodkan lebih 4,600 mangsa setakat jam 6 petang tadi. Gara-gara gagal mengemukakan jumlah penyata pendapatan bercukai taksiran syarikat selama 4 tahun, seorang kontraktor pembekal makanan berdepan 2 pertuduhan di Mahkamah Magistrate Seremban. Bagaimanapun, pertuduhan terhadap orang kena saman atau OKS Afandi Hassan 42 tahun itu tidak dibacakan dan Magistrate Nur Hafizah Ishak menetapkan 7 Mac depan sebagai tarikh keputusan rayuan rundingan kes.
Penetapan tarikh itu dibuat bagi melihat kembali sama ada membenarkan rundingan rayuan yang dibuat OKS boleh diterima atau kes diteruskan di mahkamah. Mengikut pertuduhan pertama, OKS yang merupakan pemilik syarikat Fendi KTP Enterprise didakwa gagal mengemukakan penyata pendapatan dalam borang B bagi tahun taksiran 2020 dan 2021. Manakala bagi pertuduhan kedua, dia didakwa gagal mengemukakan penyata pendapatan dalam borang B bagi tahun taksiran 2018 dan 2019 yang mempunyai pendapatan bercukai. OKS didakwa di bawah Seksyen 112-1A Akta Cukai Pendapatan 1967 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya dan penalti khas 3 kali ganda jumlah cukai yang sepatutnya dikenakan jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Muhammad Afiq Ahmad Tajuddin. Arab Saudi cadang Iraq belajar daripada tabung haji. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Menteri Umrah dan Haji Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah telah mencadangkan kepada rakan sejawatnya di Iraq supaya mempelajari model pengurusan dan bimbingan jemaah haji daripada tabung haji atau TH. Berkongsi berita itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, ia bukti kecemerlangan TH terus dikagumi dan sentiasa menjadi rujukan penting buat negara Islam lain. Dari Jeddah, Nur Hashimah Ismail melaporkan. Sebelum ini juga katanya banyak negara telah menjadikan TH sebagai sumber rujukan untuk bagaimana menjadi agensi yang mampu menguruskan jemaah secara sistematik dan tersusun. Dan ada juga negara yang berjaya membentuk agensi seperti TH dalam mengurus dan membimbing jemaah haji mereka. Beliau telah promote tabung haji ini khususnya dalam konteks latihan yang diberikan kepada jemaah haji di Malaysia. Beliau telah meminta kepada menteri yang bertanggungjawab dalam urusan haji di Iraq untuk bertemu dengan saya dan juga pengurusi tabung haji dan pengurusan tertinggi tabung haji untuk belajar bagaimana jemaah haji di Malaysia mengikuti khusus-khusus silibus untuk sebelum mereka ini melanjutkan ataupun mengerjakan haji. Beliau berkata demikian selepas menandatangani memorandum aturan urusan haji bagi 1445 Hijrah bersama Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah di Hotel Asila Tahliah, Jeddah. Antara kandungan memorandum berkenaan termasuklah aturan pengangkutan, penginapan, penyediaan makanan, kesihatan dan kebajikan jemaah serta urusan dengan agensi di Arab Saudi berkaitan masyair. Saya percaya insya-Allah bagi tahun 2024 ini kerajaan Arab Saudi khususnya Kementerian Agama akan memperbaiki dan tambah baik lagi kemudahan-kemudahan yang ada untuk memastikan kebajikan jemaah haji pada tahun ini akan lebih baik. Bermula daripada Mekah Road di KLIA, itu kerjasama kita dengan kerajaan Arab Saudi yang memudahkan untuk perjalanan jemaah haji Malaysia daripada KLIA hinggalah ke tempat masing-masing sama ada di Madinah ataupun di Mekah. Dalam pada itu, kuota haji kekal ditetapkan pada 31,600 jemaah sama seperti tahun lalu. Ia merupakan kali kedua Malaysia menerima kembali kuota rasmi itu selepas Arab Saudi terpaksa menghadkan kuota rasmi semua negara kepada hanya 45% daripada jumlah asal susulan penularan COVID-19 sebelum ini. Kejayaan tabung haji sudah semestinya menaikkan imej pengurusan Islam di mata dunia. Selain mentadbir dengan sangat cemerlang, TH akan memastikan setiap jemaah Malaysia mempunyai pengetahuan yang sangat baik dalam ibadah itu. Dan perkara itulah yang dikagumi oleh Kerajaan Arab Saudi sendiri. Dari Jeddah, Nur Hashimah Ismail bersama juru kamera Mazzian Seman untuk TV Al-Hijrah.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau akan terus menggunakan ayat Al-Quran serta tafsiran dalam ucapannya biarpun sebelum ini menerima kritikan berhubung petikan daripada surah Al-Kahfi. Datuk Seri Anwar bagaimanapun berkata beliau tetap akan merujuk penggunaan ayat-ayat dan tafsiran itu dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM terlebih dahulu bagi mengelak ia menjadi bahan kontroversi. Saya rasa syukur, Alhamdulillah, kerana apa yang dilontarkan di perhimpunan JPM ini menimbulkan keminat masyarakat, terutama anak-anak muda, untuk membaca dan menelaah. Jadi bukan sekadar membaca Quran, tapi menafsirkan dan menelaah secara lebih mendalam. Itu saya anggap penting. Nanti bulan-bulan lain saya baca ayat Quran lain juga tafsir supaya mengalahkan ada perbahasan lain. Ya. Tapi saya rujuk JAKIM dulu supaya elak daripada kontroversi. Demikian dinyatakan pada Majlis Perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Puspanitapuri di Putrajaya pagi tadi. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Hadir sama Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan. Datuk Seri Anwar merujuk ucapannya pada perhimpunan sama bulan lalu yang memetik kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi. Bagaimanapun ucapannya itu tular di media sosial selepas diulas seorang penceramah bebas sehingga menjadi polemik. Walaupun menyifatkan serangan terhadapnya keterlaluan susulan kontroversi itu, Datuk Seri Anwar bagaimanapun berkata mana-mana pemimpin yang memberi ucapan sebaiknya harus mempunyai rujukan Al-Quran. Mengulas selanjut, Datuk Seri Anwar berkata beliau bukan mahu mempertahankan pendiriannya berhubung penggunaan ayat Al-Quran, sebaliknya menekankan mengenai soal nilai dan akhlak. Lebih ramai golongan suri rumah disaran mencarum di bawah skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR. Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chi Kiong berkata, setakat ini hanya 200,000 daripada 3 juta suri rumah mencarum dan jumlah itu masih rendah. Steven Sim berkata untuk tahun ini pihak Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkiso menyasarkan 500,000 pencarum dalam kalangan wanita dan suri rumah. Justru strategi rancangan yang lebih komprehensif akan dilakukan bagi menarik golongan itu mencarum demi manfaat mereka. Sebab dia skim yang agak baru, hanya dilancarkan Disember 2022. Jadi mungkin ramai lagi yang tidak tahu. Jadi kita nak ajaklah sebab kalau mengikut statistik ataupun perangkaan ada lebih kurang 3 juta suri rumah sepenuh masa. Ini belum kira lagi suri rumah yang mungkin dia ada kerja di luar dan sebagainya. Jadi 3 juta itu kita hanya dapat setakat ini 200,000. Jadi kita nak naikkan kepada 500,000. Dan untuk makluman, sebenarnya dia bukan saja untuk suri rumah sepenuh masa. Wanita yang bekerja pun boleh tertakluk kepada syarat-syarat. Mengulas selanjut, beliau berkata SKSSR bukan sahaja untuk suri rumah sepenuh masa, tetapi wanita bekerja juga boleh mencarum tertakluk kepada syarat tertentu iaitu tidak melebihi usia 55 tahun. Mereka boleh mencarum skim ini dengan bayaran RM120 setahun iaitu hanya RM10 sebulan. Jelasnya para suami yang berminat untuk mencarum skim ini untuk isteri mereka boleh mendapatkan maklumat lanjut di laman web atau mengunjungi pejabat perkiso berhampiran. Sementara itu ditanya sama ada skim itu akan dipeluaskan untuk golongan lelaki yang menjadi suri rumah atau Mr. Mama. Beliau berkata perkara berkenaan belum ada di bawah akta tetapi boleh dipertimbangkan. Baik, sejak bantuan pendidikan Yayasan Pelajaran MARA atau YPM di kawasan luar bandar dan pedalaman Pahang diperkenalkan 3 tahun lalu, lebih 3,000 pelajar negeri tersebut telah mendapat manfaat. Projek pembangunan pendidikan berkenaan mendapat peruntukan kerajaan sebanyak RM573,500. Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pihaknya menerusi agensi di bawahnya serius dalam memberi penekanan terhadap pembangunan pendidikan di kawasan luar bandar dan pedalaman. Tujuan kita adalah untuk membantu masyarakat terutamanya di kalangan B40 untuk memulakan sekolahan. Sebab kita faham memang agak terbeban sedikit kepada mereka dan kita harap dengan bantuan ini dapat meringankan sedikit beban ibu bapa, ibu tunggal dan sebagainya macam kita lihat tadi, dan kita harap melalui sedikit bantuan daripada
KKDW dan Yayasan Pelajaran Mara ini akan dapat membantu pelajar-pelajar lebih bersemangat untuk memulakan alam sekolah nanti. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program berkenaan di Sekolah Menengah Kebangsaan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah Kuala Tahan Jerantut yang turut dihadiri pengerusi YPM Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said. Pada majlis ini lebih 120 pelajar menerima bantuan kit permulaan sekolah yang mengandungi pakaian seragam dan beg sekolah bernilai RM150. Sementara itu, sebanyak 6 daerah di bawah Lembaga Kemajuan Wilayah LKW Bubar telah diberi perhatian iaitu Bera, Jerantut, Maran, Pekan, Rompin dan Temerloh. Tambah Datuk Seri Ramlan, usaha berkenaan perlu dipegiat dengan kerjasama pelbagai pihak melalui penyediaan akses pendidikan, penyediaan bantuan yang dapat memberi manfaat kepada pelajar dan penerapan terhadap kempen kesedaran mengenai kepentingan pendidikan. Beliau percaya pendidikan dapat membantu meningkat keyakinan diri serta menghapus sikap rendah diri selain mampu bersaing standing dengan masyarakat lain. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satu kat rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.